Setiausaha negara US dedah Washington tidak sedar atau terlibat dengan pembunuhan Ismail Haniyeh. JAKIM adakan solat jenazah gaib untuk pemimpin Hamas yang terbunuh malam ini. Perdana Menteri sifatkan tindakan Meta menghina perjuangan Palestin. Sumber dari Bersatu akui tidak puas hati Rizwadi Ismail sebagai calon. Buat dakwa alasan Bersatu pinjam calon PAS sebagai mengarut. Ketua PKR Sarawak ungkit dakwaan GPS dan BN beli undi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mira Kilah dalam Netstab News edisi tengah hari. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Netstab Malaysia. Setiausaha negara Amerika Syarikat Anthony Blinken mendedahkan bahawa Washington tidak menyedari atau terlibat dalam pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Kenyataan itu dikeluarkan beberapa jam selepas kematian Ismail diumumkan di ibu negara Iran, Tehran. Agensi Anadolu melaporkan Blinken berkata demikian semasa menjawab soalan oleh penyiar berpangkalan di Singapura CNA sama ada pembunuhan Haniyeh akan mempengaruhi keadaan konflik Israel-Palestin di Gaza. Bagaimanapun, Blinken menekankan kepentingan mendapatkan gencatan senjata di wilayah Palestin yang terkepung itu memandangkan konflik berterusan selama 10 bulan. Hamas berkata pada Rabu bahawa ketua biro politiknya Haniyeh dibunuh dalam serangan udara Israel yang menyasarkan tempat penginapannya di ibu negara Iran dan menyifatkan pembunuhan itu sebagai serangan khianat Zionis. Pemimpin Palestin yang terbunuh itu telah menghadiri upacara angkat sumpah Presiden baharu Iran pada Selasa sebelum beliau dibunuh. Dalam perkembangan sama, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, akan mengadakan solat jenazah gaib di atas pemergian pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh, yang dibunuh rejim Zionis di 3 masjid utama di bawah kelolaannya selepas solat maghrib pada Khamis. Ketua pengarahnya, Datuk Hakimah Muhammad Yusof berkata, 3 masjid berkenaan ialah Masjid Negara, Kuala Lumpur, Masjid Putra dan Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya. Menerusi kenyataannya pada Khamis, semua orang dijemput hadir beramai-ramai bagi menunaikan solat jenazah gaib tersebut sebagai tanda solidariti umat Islam di Malaysia terhadap perjuangan umat Islam Palestin dalam menentang kezaliman rejim Zionis Israel. Sementara itu, televisyen kerajaan Iran juga melaporkan kematian Haniyeh menyatakan bahawa siasatan ke atas pembunuhan itu sedang dijalankan dan hasilnya akan diumumkan tidak lama lagi. Usah jadi bacul dan perkakas rejim zalim Zionis Israel. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar mengutuk sekeras-kerasnya tindakan Meta yang menurunkan hantaran yang mengandungi ucapan takziah terhadap pembunuhan almarhum Ismail Haniyeh. Menerusi kenyataannya hari ini, beliau menyifatkan tindakan tersebut sebagai menghina perjuangan rakyat Palestin dan tidak menghormati seorang pejuang yang berusaha memerdekakan tanah airnya daripada kezaliman. Datuk Seri Anwar mendedahkan bahawa 3 hantarannya semalam yang berkaitan dengan Ismail Haniyeh dan berkongsi gambar pertemuan dengan pemimpin Hamas itu diturunkan daripada aplikasi media sosial berkenaan. Penurunan hantaran itu disertakan dengan caption Dangerous Individuals and Organizations. Bahagian media dan komunikasi strategik memaklumkan tindakan Meta itu ternyata memperlihatkan diskriminasi pemilik platform media sosial itu terhadap situasi di Palestin dan pemimpin negara terbabit. Jom sertai peraduan bersama Netstab TV untuk menang hadiah menarik setiap minggu dan grand prize setiap 3 bulan. Peraduan ini terbuka untuk semua. Anda hanya perlu menjawab 2 soalan yang akan dipaparkan pada setiap hari Rabu. Dan jawab 2 soalan tersebut dengan betul di ruangan komen dalam Netstab News edisi petang pada Jumaat ini 2 Ogos 2024. Kami akan hubungi pemenang bertuah untuk pemberian hadiah.
Berikut adalah soalan untuk minggu ini. Namakan dua calon PRK Don Nenggiri yang akan bertanding. Apakah warna baju pemberita pada Jumaat 26 Julai 2024? Jangan lupa untuk jawab di ruangan komen Nextstep News edisi petang Jumaat 2 Ogos 2024. Berikut adalah pemenang mingguan pada 26 Julai 2024, minggu ketiga. Jangan lupa untuk sertakan email anda di ruang jawapan untuk kami hubungi. Tanpa email, kemenangan anda akan terbatal secara automatik walaupun anda telah menjawab dengan betul. Terima kasih kerana setia bersama kami. Pemilihan bekas ahli PAS Muhammad Rizwadi Ismail sebagai calon Perikatan Nasional pada PRK Nenggiri dibuat bagi mengelakkan boikot daripada jentera jika Wakil Bersatu diletakkan. Muhammad Rizwadi, bekas Timbalan Ketua Pemuda PAS Gua Musang, dilaporkan menyertai Bersatu 2 hari sebelum diumumkan sebagai calon Isnin lalu. Sumber yang juga pemimpin Bersatu mengakui keputusan itu menimbulkan rasa tidak puas hati dalam kalangan segelintir ahli parti terbabit, namun yakin sentimen berkenaan boleh diatasi menjelang PRK 17 Ogos ini. Memetik laporan daripada FMT, pada awalnya Bersatu mempertimbangkan meletak bekas Ketua Pemuda UMNO Gua Musang, Sheikh Razali Hamad dan Pegawai Kerajaan di Dabong Sun Najaman Muhammad. Namun difahamkan ada pertembungan pendapat antara pimpinan parti. Namun selepas perbincangan lanjut antara pimpinan PAS dan Bersatu, sumber berkata mereka memutuskan meletakkan Rizwadi yang mempunyai pengaruh tersendiri berbanding dua calon awal dipertimbangkan yang salah seorangnya bukan berasal dari Nenggiri. Rizwadi yang juga pesara Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM dijangka berdepan calon Barisan Nasional Azmawi Fikri Abdul Ghani. Sementara itu, Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Datuk Dr. Muhammad Puad Zarkashi, menyifatkan alasan Parti Pribumi Bersatu Malaysia meminjam ahli PAS sebagai calon pada pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Nenggiri untuk memenuhi cita rasa pengundi sebagai mengarut. Sedangkan dakwa beliau, alasan sebenar mengapa bekas ahli PAS yang baharu menyertai Bersatu itu dipilih adalah bagi memenuhi cita rasa PAS. Tambah Muhammad Puad, Bersatu dari awal juga tidak mempunyai keaslian yang mana pemimpin utama parti itu juga berasal daripada UMNO. Beliau juga mendakwa parti Bersatu hanya parti ciplak dengan meminjam ahli PAS sebagai calon untuk mewakilinya. Beliau turut memetik nama Anwar Musa sebagai calon yang sepatutnya Bersatu pinjam untuk mewakilinya di PRK Nenggiri. Sebelum ini, Ketua Bersatu Kelantan Kamarudin Mak Nur dilaporkan berkata pemilihan bekas ahli PAS Muhammad Rizwadi Ismail sebagai calon yang mewakili Perikatan Nasional pada PRK Don Nenggiri dibuat untuk menepati cita rasa pengundi. Dakwaan gabungan Parti Sarawak, GPS dan Barisan Nasional terlibat dengan pembelian undi semasa pilihan raya negeri Sarawak telah diungkit oleh Ketua PKR Sarawak, Roland Ingan. Ia adalah susulan selepas pemimpin GPS Abdul Karim menghalang PKR tidak mengambil bahagian dalam pilihan raya negeri akan datang. Roland berkata parti yang menjadi sebahagian daripada kerajaan gabungan persekutuan pasti akan menjalankan kempen bersih dalam pilihan raya Sarawak. GPS dan BN Sarawak pada masa lalu telah berulang kali dituduh melakukan pembelian undi semasa pilihan raya, satu pertuduhan yang berulang kali dinafikannya selama ini. Pada pilihan raya negeri lepas, GPS mengekalkan majoriti kerusi DUN terbanyak di negeri itu dengan menggondol 76 kerusi. Semalam, Abdul Karim berkata penglibatan PKR dalam pilihan raya Sarawak akan datang boleh menjejaskan kestabilan gabungan persekutuan. Dia berkata memandangkan PKR tidak mempunyai kerusi di Sarawak buat masa ini, maka tidak ada keperluan untuk parti itu mencabar keseimbangan parti di negeri itu. Sekian untuk edisi tengah hari ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Nextstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Nextstep Malaysia dan subscribe YouTube Nextstep TV. Nextstep Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Mirakilah, Assalamualaikum dan salam sejahtera.